Ni saya tertarik nak bawa cerita ni kan, berkenaan dengan adun PAS ni. Okay. Right. Pelabur tak yakin. Pelabur tak yakin sebab kerajaan tak adil pada pembangkang, kata MP PAS. Seorang wakil rakyat PAS hari ini mendakwa ramai pelabur asing tidak yakin melabur di Malaysia setelah melihat layanan tidak adil terhadap pembangkang. Nik Muhammad Zawawi Saleh, PN Pasir Putih berkata dia mengetahui perkara ini kerana punya ramai rakan di luar negara dan telah menghabiskan kira-kira 10 tahun belajar di luar negara. Wow. Timbalan Speaker sebelum ini menasihatkan ahli parlimen supaya menggunakan masa perbahasan kita untuk menumpuk isu berkaitan kawasan pilihan raya dan sebagainya. Saya nak sebut berapa kali kita fokus kawasan, apa tindakan yang ambil kerajaan kepada pihak pembangkang di kawasan yang kita suarakan kepada kerajaan. Ini sikap yang berlaku dalam negara kita, dan sikap yang seumpama inilah menyebabkan pelabur-pelabur asing seluruh dunia sebenarnya meletakkan tanda soal yang banyak kepada Malaysia. Ikhlas saya sebut, saya juga punya rakan-rakan yang ramai di luar negara. Saya duduk belajar 10 tahun di negara luar, katanya. Zawawi yang merupakan ahli parlimen PAS berkata ketika membahaskan titah di Pertuan Agong. Tambahnya dia menyeru kerajaan supaya menyahut seruan baginda memacu ekonomi dengan kerjasama. Ini termasuk mengambil iktibar terhadap kesaan ahli parlimen pembangkang untuk diberi peruntukan adil. Bagaimanapun Nik Zawawi menegaskan PAS sudah terbiasa dengan cabaran keuangan dan boleh bertahan tanpa bantuan kerajaan. Jadi sebab itu saya nak sebut bahawa pelaburan kita masih fokus. Kita mesti fokus sungguh-sungguh dan berlapang dada, insya-Allah. Baik. Saya nak komen sikit tentang perkara ini ya. Yang pertama sekali, baru-baru ini PM melaporkan bahawa daripada segi pelaburan kita telah mencatatkan apa orang kata realize ataupun approve investment lebih 300 bilion dan merupakan tertinggi dalam sejarah. Jadi saya tak tahu yang Nik Zawawi ni bercakap dengan pelabur yang mana. Dia kata dia duduk dekat luar negara 10 tahun. Saya pun duduk luar negara 10 tahun juga. Tapi negara mana yang dia duduk ni? Kan? Dan saya kenal beberapa pelabur yang sudah pun melabur di Malaysia. Dulu dia orang ada pelaburan. Dia ada company dekat Indonesia dan juga Singapura. Sekarang ini mereka beralih ke Malaysia kerana antara sebabnya dia kata kerajaan dah bertukar, dan juga daripada segi apa orang kata, nak mudahnya buat bisnes, it is better doing in Malaysia rather than Singapore dan Indonesia. Dia kata masalah Singapore ni bukan regulation, cost terlalu tinggi. Masalah Indonesia, susah nak buat bisnes, corruption. Dekat Malaysia dia kata better. Dan ini adalah really orang luar negara yang melabur dalam negara kita untuk projek puluhan juta. Dan dia dapat projek ni bukan daripada dalam negara Malaysia saja. Dia dapat projek daripada overseas sekali. Kan? Dan berjumpa dengan saya dalam, I think few weeks ago dia jumpa dengan saya. Tapi nak cerita juga bahawa tentang perkara ini. Kenapa pelabur sebenarnya? Kalau betul pelabur ni melarikan diri, dia bukan sebab tak peruntukan tidak adil. Dia kata kita dah bagi tahu tentang tempat kita, tak ada pun pembangunan. Tak ada, tuan-tuan. Perdana Menteri dah announce peruntukan paling tinggi pembangunan adalah negeri Kelantan. So dekat mana dia kata, dia claim bahawa sebenarnya pembangunan tidak adil. Pembangunan tertinggi, peruntukan, bukan pembangunan, peruntukan pembangunan lah, kira peruntukan pembangunan tertinggi adalah negeri Kelantan. Bilion, bukan million, billion of ringgit di negeri Kelantan. So dekat mana dikatakan pembangunan itu tidak adil? Sebenarnya yang kata tak adil sebab dia tidak dapat peruntukan peribadi. Dia ada peruntukan ahli parlimen yang tu tak dapat, 1 juta lebih ke something like that. Even zaman Mahathir dulu pun dia tak dapat. Masa zaman Mahathir jadi pembangkang. Even pada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun, Mahathir jadi pembangkang, Mahathir jadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun, PH masa tu tak dapat peruntukan. Hanya pada zaman Ismail Sabri kita sign MOU tu je yang dapat peruntukan. Itu pun tak habis guna pun, sebab pilihan raya dah berlaku. Pada zaman PAS jadi kerajaan pun kita tak dapat peruntukan. So apa benda yang dia merepek ni sebenarnya? Tetapi macam saya katalah, sebenarnya yang menjadi isu terbesar kepada yang berlaku dalam negara kita bukan sebab itu, sebab tebuk atap. Isu tebuk atap ni lah yang menyebabkan pelabur lari dan tidak berkeyakinan dengan kita. Itu je. Dan selagi tebuk atap ini tidak berjaya diselesaikan, selagi itulah pelabur akan kurang keyakinan terhadap politik ekonomi, kestabilan politik negara kita. Sebab itulah kenapa Perdana Menteri kalau kita yang di Pertuan Agong dengan jelas menyentuh bahawa keperluan negara untuk baginda tak nak melayan lagi dah. Cerita-cerita tentang nak tukar kerajaan. Kenapa baginda nak sebut perkara tu?
Kenapa baginda sebut tentang kestabilan politik ni? Sebab baginda sebagai orang yang faham tentang bisnes, faham tentang pelaburan, dengan kenyataan itu sebenarnya memberi keyakinan yang lebih kuat kepada pelabur. Baginda tak kata, oh sekarang ini kerajaan tolong bagi peruntukan yang lebih adil kepada pembangkang. Tak ada. Tak ada benda tu. Sebab baginda tahu peruntukan tu dah adil lah pada pembangkang. Isunya apa? Isunya pada kerajaan, pada tebuk atap itu sendiri. Itu yang kita kena faham. Baik, habis kat situ. Habis kat situ. Alright. Cerita menarik cerita yang saya nak bawa ni, cerita Wan Saiful Wan Jan, berkenaan dengan di dalam parlimen tu beliau mengatakan ada dua perkara. Beliau katakan bahawa dia kata Perdana Menteri kita korup. Perdana Menteri korup. Bagaimana orang yang korup boleh jumpa dengan Agong tiap-tiap minggu? So speaker suruh tarik balik lah kenyataan tersebut. Okey, dia tarik balik. Kemudian dia menyatakan bahawa dia telah ditawarkan 1.7 juta 1.7 juta, iaitu peruntukan tu lah, untuk beliau nak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia kata, kita baca dulu. SPRM, mesej tak sampai sejam lepas saya dakwa ditawar 1.7 juta. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful berkata dia akan memberi kerjasama kepada SPRM berhubung dakwaan. Dia ditawarkan habuan serta peruntukan 1.7 juta untuk menukar sokongan kepada Perdana Menteri. Bekas Ketua Penerangan Bersatu itu mendakwa dia dihubungi pegawai SPRM setelah membangkitkan dakwaan itu di Dewan Rakyat tengah hari tadi. Tak sampai 1 jam setelah saya berucap, saya dapat mesej dari pegawai SPRM. Saya minta saya hubungi mereka. Saya akan patuh. Cuma saya nak tanya, apa tindakan yang akan diambil untuk menghentikan penggunaan wang rakyat sebagai umpan kepada Ahli Parlimen Bersatu, dakwanya. Terdahulu ketika sesi perbahasan yang di-Pertuan Agong, Wan Saiful mendakwa dia telah hadir 4 pertemuan dengan individu berbeza untuk memujuknya untuk menyokong Anwar. Selain tawaran peruntukan, dia mendakwa turut ditawar peruntukan untuk projek mesra rakyat, selain ditawaran untuk membatalkan pendakwaan jenayah yang dihadapinya. Dakwaan itu mengundang kekecewaan dengan ahli parlimen kerajaan menyifatkan Wan Saiful sekadar menjaja kabar angin. Kalau nak jantan, buat laporan SPRM, kata RSN Raya. Bagaimana Wan Saiful kata dia tidak pelik jika dakwaan itu dinafikan oleh pihak kerajaan. Tak apalah, kita faham mereka terpaksa spin, katanya. Setakat ini sudah ada 6 ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Anwar. Pembangkang mendakwa peralihan sokongan itu dibuat menerusi ancaman dan tawaran habuan kepada mereka. Sebelum ini, ahli Parlimen Bukit Gantang telah mengistirahkan sokongan kepada Perdana Menteri. Baik. Now, kita dengar dekat sini. Dia kata ada 4 pertemuan yang berlaku sebelum ini. Dewan Panas Wan Saiful dakwa ditawar 1.7 juta. Ketika membahaskan, dia kata bahawa betul lah, sama 1.7 juta kepada ni, kepada beliau. Dia kata 1.7 juta ditawarkan kepada beliau. Baik. Cerita yang saya dengar, tuan-tuan, cerita yang saya dengar lah, ini cerita saya dengar. Kata Saiful juga macam Saiful juga. Saiful pun cakap dengar kat dalam parlimen, so saya pun boleh cakap dengar lah. Cerita yang saya dengar sebenarnya ada bahawa pihak dikatakan berjumpa dengan seseorang. Dia tak kata Saiful, sebab dia tak cakap dengan saya Saiful. Dia kata seseorang, dan seseorang itu sangat penting di dalam Bersatu. Seorang yang sangat berjawatan tinggi di dalam Bersatu. Okay. Dan saya dapat berita ni, orang tu cerita kat saya bahawa dia orang, ada orang akan berjumpa seseorang penting dalam Bersatu dan menunggu untuk orang itu mengumumkan sokongan terhadap Perdana Menteri. Okay, baguslah, saya kata. So apa masalah dia? Dia kata isunya orang itu minta 2 juta. Orang itu minta 2 juta. Saya kata orang itu minta 2 juta. So ada orang nak bagi ke 2 juta tu? Saya tak pasti, dia kata. Tapi sekarang ini memang dalam usaha lah. Orang tu yang masa tu dah ada 6 orang yang melompat. Dia kata orang tu minta 2 juta. Orang tu siapa? Pemimpin Bersatu tu lah. Dia minta 2 juta ringgit untuk dia nak sokong Perdana Menteri. Okey, habis cerita tu. Lepas cerita tu berlalu, saya tanya lagi, saya message lagi kawan saya tu. So cerita 2 juta tu dah berlaku belum? Sebab tak nampak pun ada orang melompat dah lepas 6 orang ni. Dia kata tak berlaku. Kenapa? Sebab 2 juta yang dia minta tu tak ada siapa nak bagi.
Rupanya ni dalam, saya tak kata orang tu Saiful Wan Saiful Wan Jan, saya tak kata orang tu Wan Saiful Wan Jan, tapi dia kata pimpinan tertinggi yang kalau dia melompat memang dia yang 4-6 orang tu setakat ahli parlimen biasa je. Yang ni memang pimpinan tertinggi. So dia kata sebab dia tak nak dedahkan pada saya siapa orang tu. So dia kata 2 juta. Oh okey, 2 juta. Tapi berlaku tak? Tak berlaku. Kenapa? Sebab yang dia minta 2 juta tu kan, duit 2 juta tu orang tak sampai, maksudnya tak diberikan. Orang tak, yalah, kononnya orang yang nak bayar itu orang tu tak bawa. Tak berlaku pun transaksi 2 juta tu, menyebabkan dia sendiri tak apa orang kata, tak berlaku lompat parti, tak berlaku sokongan lah kita kata. Okay, dan saya pun habis macam tu. Yalah, cerita dia saya macam okey lah, dah habis cerita. Tiba-tiba keluar cerita ini mengatakan berlaku 4 kali pertemuan, tawaran 1.7 juta. And then kita fikirlah, to put 2 by 2 together. Ni saya fikir, adakah tawaran 1.7 juta itu berkaitan dengan 2 juta yang saya sebut, yang saya dengar itu berkaitan dengan Wan Saiful Wan Jan? Itu timbul satu persoalan. Dan dia mengatakan bahawa berlaku 4 pertemuan. 4, bukan sekali, 4 pertemuan. Jadi kalau berlaku 4 pertemuan, soalan saya, kenapa sampai ke 4 pertemuan tidak ada laporan SPRM atau laporan polis dilakukan? Takkan berlaku 4 kali dia tak kenal 4 orang tersebut. Dan kalaupun dia seorang yang berprinsip, dia takkan terima tawaran duit dan sebagainya, mestilah dia sudah memasang perangkap. Wan Saiful ni bukan orang bodoh, tuan-tuan. Belajar kat UK kan, belajar kat UK, pelajar pintar. Mesti dia sudah memasang perangkap, kamera ke, ada dia punya rakaman suara ke. Kalau dia berprinsip, kenapa sampai 4 kali membenarkan pertemuan tersebut? Kalau dia berprinsip, sekali-sekali habislah, dah lah. Kenapa sampai 4 kali? Kenapa seolah-olah, sebenarnya seolah-olah, saya tak menuduh, tapi seolah-olah dia sengajakan bahawa pertemuan itu diadakan, sengajakan. Dan tiba-tiba bawa parlimen kata saya telah ditawarkan jutaan ringgit, saya ditawarkan, kes saya dibuang, saya ditawarkan itu, ditawarkan ini. Betul convenient. Dan soalan kita mudah je lah. Kalau begitu, kenapa tidak dilaporkan kepada SPRM? Itu soalan yang simple. Oh, tak percaya kepada SPRM. Kalau tak percaya kepada SPRM, kenapa sebut kat dalam parlimen pertemuan tersebut? Kenapa tuduh Perdana Menteri korup? Even katakanlah ada berlaku pun, Kenapa tiba-tiba dia membuat konklusi bahawa orang itu adalah orang Perdana Menteri? Kenapa? Tuan-tuan, kenapa dengan 150 lebih 160 kerusi yang Anwar ada, dia perlu satu lagi kerusi daripada Asyik Gelugur? Kenapa? Dia berbeza zaman Muhyiddin Yassin dahulu, berbeza zaman Ismail Sabri. Pada masa itu memang kerusi tinggal 1-2 je beza. Yang ini dah ada 160 kerusi, nak pergi tawar, dia buat apa? Dia nak sokong, dia sokong. Tak nak sokong, tak apa. Tu timbul persoalan kan? Ke ini cerita angin yang dia saja-saja nak cipta? Dan kalau benar itu berlaku, kenapa disebut dalam dewan? Tuan-tuan, untuk makluman, siapa yang sebut dalam dewan, yang menyebut dalam dewan tu, dalam dewan kita tak boleh saman dia. Bagi saya, kalau benar itu berlaku, dia kata Perdana Menteri korup, apa kata ulang di luar dewan? Buat kenyataan di luar dewan, mengatakan bahawa Perdana Menteri ini korup, offer saya 1.7 juta untuk lompat parti, atau untuk menyatakan sokongan. Sebut dekat luar dewan. Kita tengok. Kan? Kita tengok.